Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-azam wa ila masyayikhina wal muslimina ajma'in, khususan ila walidina wa awladina wa masyayikhina wa ahlina usratina wa qarabatina ajma'in, khususan ila Sayyidi Syekh Haji Muhammad Isa bin Ahmad Ansarullah wa Sayyidi Syekh Haji Anas wa Sayyidi Syekh Haji Abdul Rashid. Sya'ulillahi lahumul Fatiqah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المستغفرين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من الموحدين وجعلنا من المهتدين وجعلنا من المخلصين له الدين وجعلنا من العارفين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Masuk waktu asar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif, masuk waktu asar daripada waktu yang tersebut itu, yakni apabila habisnya waktu zuhur maka masuklah waktu asar, hingga, yakni maksudnya itu hingga masuk matahari, yakni tenggelam matahari, nisbah pandangan mata kita. Sebenarnya bukan matahari itu tenggelam, tapi bumi yang mengelilingi matahari itu. Hingga sempurna masuknya, yakni sehingga tenggelam sepenuhnya matahari itu pada pandangan mata. Habis waktu asar
Yani dah tenggelam tu habislah waktu asar. Dan bagi asar itu 7 waktu. Ada 7 masanya. Pertamanya waktu fadilah, yakni waktu yang afdal. Waktu fadilah ni waktu yang afdal, yang seutama-utamanya, yang paling besar pahala, iaitu awal waktu. Ni masuk-masuk tu teruslah kita solat, itu yang paling afdal. Dan ini dan yang keduanya waktu ikhtiar, iaitu waktu fadilah, yakni dari waktu fadilah, waktu yang utama, hingga jadi bayang-bayang suatu 2 kali seumpamanya. Kalau kayu tu 12 inci, dah jadi bayangnya 24 inci. Ya. Kayu tu 12 inci, bayangnya dah jadi 24 inci, 2 kali. Lain daripada bayang rembang. Yang lain, yakni bukan bayang-bayang rembang, yakni bukan bayang-bayang istiwa. Rembang tu istiwa. Dan waktu harus, yakni dan lagi yang ketiganya waktu harus dengan ketiadaan karahah, yakni waktu harus dengan tidak makruh, harus yang tidak makruh, iaitu hingga kuning matahari. Hingga kuning matahari dekat nak senja dah. Titik. Dan yakni dan yang keempat, kelima, fadilah, ikhtiar, harus. Yang keempat. Dan yang keempat waktu harus serta makruh, yakni waktu yang harus tapi makruh, iaitu hingga meninggal lagi daripada waktu kadar masa yang lulus padanya sembahyang fardu. Agak-agak tinggal lagi 10 minit, saya kata elok habis solat, habis masuk waktu maghrib. Dan yang kelimanya waktu darurah. Apa dia waktu darurah? Iaitu pada akhir waktu sekira-kira hilang suatu yang menegahkan sembahyang. yakni kita takbir agak 2 rakaat, lepas tu habis waktu. Padahal yang meninggal lagi daripada waktu qadar takbiratul ihram. Oh bukan, ini sekira-kira bila elok kita takbir, habislah waktu, ataupun 1 rakaat je, habislah waktu. Maka wajib disembahyangkan fardu waktu itu, dan fardu waktu yang dahulu daripadanya itu, kerana boleh dijamakkan antara 2 waktu itu pada ketika jamak. Ni ceritanya kalaulah orang yang nak solat tu dia nak sembahyang jamak. Dia nak sembahyang jamak apa ni? Jamak takhir lah. Tadi dia musafir daripada Pulau Pinang nak mari ke Johor Bahru, dia kata.
Maka dia bertolak tu awal pukul 9 pagi. Kemudian dia jalan slow-slow ya, kereta lama. Kereta lama, bawa masa slow je lah. Sampailah di Tanjung Malim, kita kata masuk waktu zuhur pukul 1 suku. Baik, bila masuk waktu suku, masuk waktu zuhur, dia pun niat, aku takhirkan solat fardu zuhur hendak dijamak bersama asar. Tu cara nak niat dia. Aku takhirkan solat fardu zuhur hendak dijamakkan bersama solat fardu asar. Maknanya dia akan takhirkan sembahyang zuhur nanti dalam waktu asar. Maka dia pun jalan sampailah di air hitam Johor umpamanya, masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar, maka waktu asar ni ada 7 waktu dia. Maka sampailah dia pada waktu ini. Waktu yang kita sedang baca ni, iaitu sekira-kira takbir dia habis. Pasal apa lambat sangat? Adakah dia sengaja? Dia bukan sengaja. Ya, dia bukan sengaja. Tapi tadi ya, dia terlena lah kita kata. Nak masuk waktu asar tadi ni mengantuk sangatlah, kata lagi 1 minit, lagi 5 minit nak masuk asar, dia mengantuk, dia terlena. Jaga-jaga pukul 7 lagi 7 minit lagi dah nak habis waktu asar. Jadi dia teruslah kalut pergi ambil wudu, masuk masjid nak solat. Waktu tu sekira-kira takbir habis dah. Habis takbir, habis lah waktu. Maka nak buat macam mana? Maka dia boleh buat kedua-dua solat jamak tadi ni dalam masa itu. Dia solatlah asar dulu, kita kata aku solat fardu asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar, dum 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 dum, orang kendak patut kendang. Lepas tu dengar orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Solat dia sah dah? Sah. Habis je solat zuhur 2 rakaat, azan pun dah nak habis pun, dia teruslah bangun, buat pula asar lagi 2 rakaat. Tu makna kata kerana boleh dijamakkan antara 2 waktu itu pada ketika jamak. Tu maksud dia tu. Jadi yang zuhur tadi, mula-mula dia buat asar, lepas tu dia buat zuhur. Zuhur tu walaupun dah masuk maghrib, tapi terkirakan juga jamak, kerana asalnya 1, 2 tu jadi 1. Jamak ni maknanya kita himpun 2 dijadikan 1. Ya. Baik, habis. Maka dapatlah dia jamak takhir itu. Dan waktu uzur, ini waktu yang diberikan kemaafan. Waktu uzur ni waktu yang diberikan kemaafan. Dan iaitu waktu zuhur bagi mereka yang waktu uzur ni waktu yang dikecualikan. Dan waktu uzur ni waktu yang dikecualikan. Maknanya orang ni dikecuali daripada solat. Dan waktu uzur ni waktu yang dikecualikan seseorang itu daripada solat. Dia tak wajib solat. Dan iaitu waktu zuhur bagi mereka yang menjamak ia solat zuhur
akan sebagai jamak takdim. Waktu iaitu waktu zuhur bagi mereka yang menjamak ia akan sebagai jamak takdim, iaitu bagi orang yang nak jamak solat asar dalam waktu zuhur. Orang nak jamak solat asar dalam waktu zuhur, maka tu nama jamak takdim, jamak yang dahulu. Jadi macam mana cerita? Dia musafir daripada Pening tadi, katakan dia sampai Tanjung Malik masuk zuhur. Maka dia pun solat zuhur. Habis zuhur dia pun buat solat fardu asar. Itu nama jamak takdim. Baik, dah habis solat zuhur dan solat asar dalam waktu zuhur tadi, maka dia pun meneruskan musafir sampailah di JB, kita kata pukul 5 sampailah rumah kawan dia. Rumah kawan dia nama Muhyiddin Yassin, baru pencen. Lepas tu masuk kerja balik. Lepas tu dah sampai rumah kawan dia, dah masuk waktu asar. Maka dia ni tak wajib solat asar, kerana dah solat asar dalam waktu zuhur tadi. Jadi waktu asar tu orang ni dikecualikan, yakni diuzurkan daripada solat fardu asar, kerana dia sudah buat jamak asar dengan zuhur dalam waktu zuhur tadi. Maka inilah satu-satunya uzur syar'i bagi orang laki-laki. Kalau orang tanya apakah uzur syar'i pada pihak meninggalkan solat bagi orang laki-laki, maka jawapannya ialah orang laki-laki yang telah menjamakkan solat yang kedua dalam waktu yang pertama akan sebagai solat jamak takdim. Maka bila masuk waktu yang kedua, iaitu waktu asar umpamanya, dia diuzurkan dari mengerjakan solat fardu asar, dia dikecualikan daripada wajib buat asar. Maka itulah uzur syar'i pada pihak meninggalkan solat bagi orang lelaki. Uzur syar'i pada pihak meninggalkan solat bila masuk waktunya bagi orang lelaki. Jadi masuk dah waktu asar, dia ni dikecualikan daripada wajib solat asar. Itu maksud kata waktu uzur ni bagi orang laki-laki, dan juga bagi orang perempuan. Orang perempuan uzur ni banyak. Kalau orang laki-laki ni satu ni je lah, tak ada lah waktu yang lain dia uzur solat. Baik, habis. Kemudian masuk waktu maghrib daripadanya, yakni daripada habisnya waktu asar, yakni daripada sempurna jatuh matahari, yakni habisnya waktu asar, dan diketahuikan sempurna jatuh matahari itu apabila hilang cahaya matahari daripada pucuk segala gunung-gunung dan pokok-pokok kayu.
dan iaitu kelam pada pihak matahari naik. Kelam, mana kata gelam pada pihak matahari naik. Baik, habis. Ini kalau waktu, kalau hari cuaca cerah. Kalau cuacanya mendung, kadang-kadang gelap lah pun. Maghrib macam isyak lah. Yang tu macam mana pula? Kalau macam tu, macam nak kita nak kira maghrib. Maka dinisbahkan. Biasanya antara asar ke maghrib tu berapa jam? Antara asar ke maghrib tu lebih kurang 2 jam 10 minit lah kita kata. Maka dalam 2 jam 15 minit tu kita solat lah fardu maghrib. Baik, habis. Itu kalau kita tak tahu masuk pukul apa, mata-mata tengok matahari ya, maka kita tengoklah kepada jam kita. Itu kalau ada jam. Kalau jam pun tak ada, yang ada jamban ya, macam mana kita nak buat? Jam pun tak ada, kawan pun tak ada, kawan nak tanya pun tak ada, orang tak dikenali pun tak ada nak tanya. Kita seorang-seorang ni ataupun 2 orang, macam mana kita nak tentukan masuk waktu tadi? Maka dizonkan, dizonkan masuk waktu tu. Maka sekira-kira dah gelap betul lah, walaupun sebenarnya dah gelap lah tadi, macam Indonesia dulu. Berapa lama duduk dalam gelap? Siang pun gelap, malam pun gelap. Siang tu dah jadi malam, zuhur pun macam tengah malam. Macam mana nak buat? Masa tu dia ikut ijtihad dia lah. Kalau tak ada jam, biasanya antara subuh ke zuhur berapa jam, maka masuk jam tu dia solat lah. Kalau jam pun tak ada, nak tanya orang pun tak ada, kiblat pun tak nampak, maka dia ijtihad sendirinya. Ijtihadlah sendirinya. Sekira-kira masuk waktu, maka dia solatlah zuhur. Masuk waktu asar, dia zon ke masuk waktu, maka dia solatlah asar. Pasal apa? Nak tengok jam tak ada, nak tanya orang pun tak kenal, tak boleh nak tanya pun, tak ada orang nak ditanya. Maka kita zon sendiri kita lah, zon sendiri kita. Begitulah caranya. Dan diketahuikan sempurna jatuh matahari itu apabila hilang matahari daripada pucuk segala gunung-gunung dan kayu-kayu, dan iaitu kelam pada pihak matahari naik. Baik, habis. Dan bagi maghrib 5 waktu. Pertamanya waktu fadilah dan ikhtiar, yakni waktu paling utama dan waktu pilihan. Kita boleh pilih lah nak solat masa bila ni, dan iaitu awal waktu. Awal waktu, masuk waktu tu terus solat. Dan yang keduanya waktu harus, serta dengan karahah, yakni harus tapi makruh, iaitu hingga meninggal lagi daripada waktu qadar yang lulus padanya disembahyangkan fardu jua. Yang ni kalau solat ni ngam-ngam bagi salam, masuklah isyak. Tu maknanya waktu harus, serta dengan makruh. Dan ketiganya waktu haramah, iaitu waktu haram, iaitu hingga meninggal lagi. Ni semata-mata tinggal lagi waktu itu, qadar yang tiada lulus disembahyangkan fardu itu.
ya, solat satu rakaat habis. Ataupun dan takbir dah habis. Ni waktu haramah, waktu haram. Jadi walaupun waktu haram dia kena juga solat, cuma nanti dia kena taubat. Ini orang yang melambatkan solat dengan sengaja sampai waktu begini, maka itu jadi haram. Baik, habis. Dan keempat, waktu darurah. Apa dia waktu darurah ni? Iaitu hingga meninggal lagi daripada waktu kadar takbiratul ihram saja. Ini waktu darurah. Dan iaitu bagi mereka yang hilang daripadanya pada ketika itu suatu yang menegahkan sembahyang. Maknanya bukanlah sengaja dia nak sembahyang di hujung waktu, tapi tadi ni dia hilang musyaqqah dia. Contohnya macam mana? Contohnya dia nak pergi maghrib, dia nak pergi solat maghrib, elok keluar daripada pekarangan rumah dia, terjumpa orang accident, orang lintas jalan kena langgar dengan lori, terpelanting orang tu, jatuh dalam parit. Dia tercungak dah, darah dah habis ni. Maka kalau dia tak tolong, orang tu mati. Barangkali boleh mati. Kalau dia pergi solat dulu, nanti pun nak datang tolong, barangkali orang tu boleh mati. Maka mana dulu yang wajib? Wajib solat ke wajib tolong nyawa ni? Maka dalam hukum agama kita, wajib dia tolong nyawa ni dulu, dan solatnya dia wajib jamak. Jadi wajib jamak lah. Maka dia pun niat, aku takhirkan solat fardu maghrib hendak dijamakkan bersama isyak. Maka dia pun turunlah parit tu, ya, dukung orang tadi ni masuk dalam kereta, terus dia bagi hospital. Jadi solat maghrib ni tak solat, dia tak solat maghrib lah sampai di hospital. Jadi dia pun niat masa on the way nak bawa orang ni, ataupun sebelum mengangkat orang tadi ni, dia niat, aku takhirkan solat fardu maghrib hendak dijamakkan bersama, ya, fardu isyak. Baik, dia pun pergilah ke hospital. Sampai di hospital, dia uruskan masuk apa semua. Tiba-tiba ada lagi waktu maghrib tak habis lagi. Maka dia wajib solat isyak di waktu itu. Ya, kalau dia boleh dia bersih pakaian dia daripada najis, wuduk dia pun tak batal lagi, maka dia wajib solat fardu isyak dan fardu maghrib di waktu itu, yang hanya tinggal takbir itu. Ya, hilang apa? Sebab hilang darurah tadi. Darurah dia apa? Dia menolong orang ke hospital, takut hilang nyawa sebab aksiden. Itu darurah tu. Tiba-tiba dia masuk kuat semua dah, ada lagi waktu, maka hilang darurah tu. Maka wajib ketika tu dia solat fardu maghrib. Tiba-tiba waktu maghrib itu hanya tinggal lagi sekadar takbiratul ihram saja, maka bolehlah dia solat maghrib walaupun hanya tinggal takbiratul ihram, masuk isyak, dan dia tak berdosa. Cuma dia wajib solat ketika itu. Kalau dia tak solat, dia berdosa. Pasal apa? Pasal darurahnya dah habis. Itu maksudnya. Baik, habis. Dan kelima, waktu uzur, iaitu waktu isyak. Yani waktu dan kelimanya waktu uzur, iaitu waktu isyak bagi mereka yang menjamak ia akan sebagai jamak takhir hingga habis syifaq yang merah
habislah waktu maghrib. Ni kes yang tadi ni, kes dia nak buat jamak takhir, tiba-tiba dia tertidur kan dia ni. Oh bukan. Dan kelima waktu uzur. Gitu. Iaitu waktu isyak. Yang ni masuk waktu isyak. Gitu. Yang kelima waktu uzur, iaitu waktu isyak. Yang ni masuknya waktu isyak. Dia nak sembahyang maghrib tapi masuk isyak pun sembahyang. Pasal apa? Pasal dia diuzurkan daripada solat pada waktu maghrib itu. Pasal apa dia lagu tu? Kerana dia niat jamak takhir. Masuk waktu maghrib, dia niat jamak takhir. Aku takhirkan solat pada maghrib, hendak dijamakkan bersama asar. Maka dalam waktu maghrib tu dia diuzurkan solat maghrib. Dia dikecualikan wajib solat maghrib. Kenapa? Kerana dia nak jamakkan solat maghrib tu dalam waktu isyak. Maka tu dia namakan waktu uzur, iaitu waktu isyak. Bagi mereka yang menjamak ia sebagai jamak takhir. Baik, habis. Hingga habis syifa' yang merah, habislah waktu maghrib dan masuk waktu isyak. Dan masuk waktu isyak daripadanya, yang daripada hilang maghrib tadi, habis waktu maghrib. Yang ni daripada waktu hilang syifa' yang merah. Kata Ibnu Hajar, dan segianya bahawa disunatkan takhirnya hingga hilang syifa' yang kuning dan yang putih, supaya terkeluar daripada khilaf orang yang mewajibkan yang demikian itu. Contohlah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mazhab Hanafi ni dia mazhab Hanafi dia lambat sikit dia lambat sikit. Solat asar dia pun lambat sikit. Kadang-kadang kita dengar azan orang Hanafi ni, kita solat, kita asar 4.40, dia pukul 5 kita kata. Baik. Baik, soalan. Kalau semasa musafir kita dah niat nak jamak takhir sebab kita ingat tak sempat, tapi bila ada masa lagi kita tukar niat pula ke jamak takdim, boleh ke? Boleh. Boleh saja kita tukar niat nak takhir tadi kepada takdim. Contohnya, kita dah niat dah jamak takhir. Aku takhirkan solat fardu Zuhur hendak dijamakkan bersama asar. Kita niat nanti pukul 5 kita nak solatlah jamak takhir Zuhur dengan asar dalam waktu asar. Bila sampai ke destinasi nanti, tiba-tiba sampai destinasi itu pukul 3, cepat pula dah kereta dia itu. Dia pakai minyak minyak barunya. Minyak cenuai. Start tekan minyak, boom, laju keluar api kuat exhaust tu, punya lajunya sampai terbang kalah. Target dari pukul 6 sampai pukul 3 dah sampai. Pukul 3 dah sampai. Punya terror. Jadi dia pun nak tukarlah niat lah. Boleh nak buat jamak takdim, tak nak buat jamak, nak batalkan niat jamak takhir kepada jamak takdim, maka hukumnya boleh. Boleh bagi seseorang tu nak menukar niat
dari jamak takdim ke jamak, dari jamak takhir ke jamak takdim, atau sebaliknya, itu harus, ya, harus. Baik, habis. Kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah kita sambung pagi besok. Kemudian katanya, dan bagi isyak itu 7 waktu. Tu tanda, dan bagi isyak itu 7 waktu. Ila akhirih, wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lil muslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik ya fattahu ya razzaq. Iftah lana fathan qariba kama fatahtahu ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.